Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muafiz Mizanuddin selaku Guru Penasihat bagi Kelab Bola Sepak SK Bandar Tenggara 2 ingin membentangkan ataupun berkongsi sebuah sedikit berkaitan dengan pengenalan asas tentang bola sepak. Okey. Jadi dah sedia? Jom kita mula. Baik. Untuk topik yang pertama berkaitan tentang asas bola sepak. Apa yang perlu dan ingin kita tekankan di sini adalah yang pertamanya berkaitan dengan aksesori. Aksesori dalam permainan bola sepak. Antara elemen ataupun antara perkara-perkara yang perlu dititik beratkan yang dah semestinya dah tentunya adalah keselamatan. So dalam erti kata lain, untuk memastikan keselamatan sentiasa terjamin sewaktu kita melakukan aktiviti terutamanya ketika bermain bola sepak. Ini antara perkara-perkara yang kita perlu titik beratkan, iaitu yang pertama adalah penggunaan boot, juga stokin yang panjang, shin pad, sarung tangan ataupun gloves untuk seorang penjaga gol, serta pakaian yang dirasakan bersesuaian lah untuk bermain bola sepak. Okey. Kalau kita dapat tengok dekat sini, ni antara contoh pakaian yang bersesuaian untuk aktiviti permainan bola sepak. Kalau kita tengok dekat sini, stokin yang digunakan adalah stokin yang panjang melepasi bahagian lutut. Fungsinya adalah untuk stokin yang panjang ni fungsinya untuk kita menyimpan shin pad di bahagian tulang kering pada bahagian kaki kita. Setelah ni shin padnya, kalau tak berapa nak jelas boleh google lah. Shin pad, boot. Boot adalah boot yang ada stud ataupun ada paku lah bawah tu. Bukan spike stud. Spike tu fungsinya untuk pelari. Okey. Ini antara benda yang asas lah. Boot, shin pad, stokin panjang, pakaian yang bersesuaian. Biasanya pakaian sesuai ni kita guna seluar atau baju dengan material microfiber ataupun kain jersey lah, senang cerita. So bila kata guna baju kain jersey ni, dia cepat kering, walaupun dia tak menyerap peluh, tapi fungsinya cepat kering. Bila berpeluh, dia tak ambil masa lama lah untuk kering peluh tu. So baju kita tu kita tak rasa berat lah baju kita tu bila kita berpeluh dengan banyak, berbanding dengan kita pakai baju kain biasa, kain cotton. Okey, seterusnya sarung tangan untuk seorang penjaga gol. Ini yang sangat penting untuk seorang penjaga gol, untuk mengelakkan daripada berlaku kecederaan yang kita tak nak lah, seperti jari terkehil ke. Kadang-kadang bila berlaku hentakan ataupun terjatuh semasa membuat aksi menyelamat tu nanti, sarung tangan ni sebenarnya main peranan untuk melindungi kita punya jari dan juga kita punya tangan. Baik, kita selesai dengan bahagian pertama tadi berkaitan dengan aksesori dalam permainan sukan bola sepak. Seterusnya adalah tips untuk kita memilih boot ataupun kasut bola yang sesuai. Tujuannya demi memastikan kaki kita tu sendiri rasa selesa. Selain daripada tu, dengan kasut yang sesuai juga akan memberikan kesan kepada kekuatan, daya kekuatan tendangan kita. Dan juga dengan kasut yang bersesuaian ni jugalah kita akan rasa macam mana cara untuk kita terima bola dengan baik.
dan juga kita menghantar bola dengan baik. Kalau kasut yang terlalu besar, alamatnya nanti bila kita nak hantar bola ataupun kita terima bola daripada kawan, bila kasut kita terlalu besar, sama ada pergerakan kita jadi lambat ataupun kita sendiri yang tersadung. Bila kasut tu besar sangat, kita tersadung, jatuh, sungkur. Jadi bila kasut yang sesuai ni, maksud saya bila mana kita guna kasut boot yang sesuai, secara tak langsung pergerakan kita jadi mudah. Pergerakan kita juga jadi lebih lincah. Kita nak bergerak ke kiri ke kanan. Maklumlah bila bola sepak ni kita kurang, kita memang tak ada bola sepak yang berjalan atas padang bola. Kebanyakannya memang berlari ataupun berlari anak lah, jogging lah sebenarnya cerita, right? Jadinya pemilihan kasut ni memang sangat penting dan sangat-sangatlah dititik beratkan oleh kebanyakan jurulatih. Kita tak nak jadi macam sebelum ni yang kita dapat tahu sebelum ni, jurulatih Indonesia, Shin Tae-yong tu pernah pernah marah lah dengan anak buah dia sendiri kerana pemilihan kasut yang tidak bersesuaian. Right. Jadi kasut boot dalam cara kita memilih ataupun kita nak beli kasut boot, sebelum mana kita nak beli kasut boot tu, yang pertamanya kita kena pastikan saiz. Saiz ni dalam erti kata lain, contohlah awak guna kasut bola awak, awak guna kasut bola, awak guna kasut sekolah, kasut sekolah awak tu sepatutnya yang awak pakai yang selesa lah kan, bukan kasut yang dah tak muat, kasut yang awak dah jam 4 awak pakai kasut awak masa dia jam 3, bukanlah. Maksudnya cari kasut yang memang sesuai dan muat dengan kaki awak. Paling kurang pun kalau awak nak cari yang lebih besar sikit, paling banyak pun 0.5 lah, 0.5 inci daripada saiz kaki sebenar awak sekarang. Contohlah ukuran kaki awak sekarang ni 4, kalau awak nak cari yang besar sikit pun mungkin 4.5. Sebab kaki kiri dengan kaki kanan kita ni, sebenarnya kalau ikutkan ukuran saiz kaki kita ni, kiri dan kanan ni tak sama. Mungkin kaki dominan awak, kaki kanan awak lah, kaki dominan kaki kanan awak tu lebih besar sikit daripada kaki kiri. Benda ni kita tak perasan, tapi secara lumrahnya memang kaki kiri dan kaki kanan kita ni ada sedikit berbeza saiz. Alright. Seterusnya, yang kedua adalah memilih kasut mengikut material yang sesuai. Pilih kasut dengan material yang sesuai. Kalau yang berada, maksudnya kalau yang ada kemampuan, yang kaya, terutamanya budak-budak ataupun kanak-kanak daripada kawasan-kawasan bandar, di Johor Bahru, mana-manalah, di Kuala Lumpur, Selangor, mereka cenderung untuk pilih kasut dengan buatan kulit. Jadi bila mana guna kasut dengan buatan kulit ni, walaupun nampak pada asalnya lebih ketat, tapi sebenarnya kasut buatan kulit ni dia akan ikut bentuk kaki kita akhirnya. Jadi untuk kriteria pemilihan kasut mengikut material ni, ikut kemampuan lah, ikut bajet, ikut apa yang kita ada, tabungan yang kita ada. Right? Kalau tak mampu, ikut syurus saya, kita belilah kasut yang ikut bajet kemampuan kita, ikut kadar kewangan yang kita ada. Tak semestinya kasut tu mahal sampai 100.5, RM200. Cara main, corak permainannya bagus. Kita bukan bertanding atas dasar nak beli kasut siapa paling cantik, kasut siapa paling banyak tali ke, tapi kita guna kasut atas dasar kita nak selesa dan kita nak guna dalam jangka panjang untuk kita main bola sepak. Jadi nak pilih kasut ni pun ikut material yang kita rasa sesuai lah. Kalau dekat pasaran biasa, kalau awak tengok dekat pasaran biasa sekarang ni, biasanya material kasut ni kasut yang biasalah, PVC ke apa macam tu lah. Saya pun tak berapa maklum. So boleh tengoklah dekat kedai-kedai yang ada berhampiran. Seterusnya yang ketiga adalah jumlah stud ataupun paku.
Ni yang saya bagi tahu tadi, yang dekat bahagian tapak kasut tu, dia ada bentuk-bentuk dia yang tertentu. Jadi benda ni pun kita kena kenal pastilah. Saya akan terangkan lebih lanjut dalam topik yang lebih menjurus tentang kasut lah. Tapi ini secara umum. Jadi paku ni ataupun stud pada kasut boot awak ni, dia ada banyak jenis dan banyak rupa. Dan jangan pelik lah. Kalau kasut lama dulu, kasut Copa dulu kan, mungkin tak perasan lah. Awak tak ada pun zaman tu, tahun 98, kasut Copa, Adidas Copa tu, dia punya bentuk stud dia bentuk bulat-bulat. Bentuk bulat-bulat. Kalau sekarang, kalau kita tengok kasut Adidas Predator pula, dia punya bentuk macam gigi buaya. Bentuk macam tu, dia punya stud tu. Jadi walaupun bentuknya pelbagai, setiap bentuk stud tu dia main peranan ikut kesesuaian padang yang ada. Ada setengah padang yang padang lembut, ada setengah padang yang padang keras. Jadi cara mana kita nak beli kasut mengikut stud ni pun kita kena tengok lah. Sebab tak ada setengah-setengah pemain bola sepak lah dekat Malaysia ni pun ada jenis pemain yang dia ada 3-4 kasut. Waktu latihan dia guna kasut lain, waktu perlawanan sebenar dia guna kasut lain. Sebabkan atas dasar bila dia berlatih dekat padang yang keras, dia akan guna kasut yang dengan stud yang bersesuaian lah. Bila perlawanan sebenar, di atas kawasan padang yang lebih baik, lebih basah, dia akan guna kasut yang khas untuk perlawanan. Dan seterusnya adalah jenis kasut. Jenis kasut juga memainkan peranan. Kalau ini yang lebih jauh lah. Kalau awak nak belajar ataupun awak nak mendalami tentang jenis kasut ni, boleh Google lah, ataupun nanti kita akan cerita untuk slot yang terperinci berkaitan dengan kasut saja. Sebab dekat kasut ni pun dia ada kod tertentu, dia ada FG dan seterusnya lah. Ada FG foam ground macam tu lah. Alright, baik, kita akan terus ke topik yang selanjutnya, iaitu mengenali bahagian-bahagian pada kaki. Bahagian-bahagian pada kaki yang kita gunakan untuk kita menendang, menyentuh ataupun menampan bola. Alright. Jadi antara bahagian-bahagian pada kaki yang kita kena ambil tahu, bahagian kekura, ada instep, ada sole dekat bawah, dekat kita punya perut kaki tu bawah. Ada inside, outside dengan tumit, heel. Ni kalau kita nak tengok dekat sini, bahagian kura-kura. Ni bahagian kura-kura, bahagian atas lah. Kura-kura kan, kenapa dia panggil kura-kura ni? Kura-kura kan dia ada, apa tu, orang panggil, dia punya rumah tu cengkerang kan, cengkerang atas tu. So diandaikan bahagian atas ni adalah simbolik kepada bahagian badan kura-kura yang atas tu, cengkerang di atas tu. Sebab tu dia panggil bahagian kura-kura. Kemudian kita panggilnya bahagian sole. Bukan, maaf. Sole yang kat sini, bahagian perut. Ini bahagian depan, ataupun kalau kata senang cerita lah, kalau budak main petang-petang pukul 5 tu, main kat padang kaki ayam tu, dia sepak pakai ni, orang panggil kaki sepak tonjol. Sepak tonjol. Ini pula bahagian tumit. Ni bahagian tumit. Ini lebih terperinci lah kalau kita nak ambil kira kat sini. Kalau ini kita panggil bahagian dalam, di mana dekat sini fungsinya untuk membuat hantaran. Ini hantaran cara mudah lah, yang basically, yang secara asasnya kita akan guna pakai. Kebanyakannya kita akan guna pakai untuk peringkat asas, peringkat awal. Sentuhan bola daripada kaki ke bola adalah menggunakan bahagian dalam kaki. Ball mastery untuk peringkat awal pun, untuk drills awak punya footwork pun banyak menggunakan bahagian dalaman kaki, bahagian inside kaki. Seterusnya bahagian luar biasanya kita gunakan untuk menampan bola. Kalau datangnya daripada arah yang bertentangan lah, ataupun daripada blind side kita, daripada bahagian luar. Right, seterusnya belakang, jarang diguna pakai. Selalunya diguna pakai untuk mengelurukan pihak lawan lah.
ataupun hantaran ke belakang. Tapi untuk peringkat awal sekolah rendah ni saya tak berapa syorkan, sebab biasanya kita tak dapat kawal bahagian belakang, hantaran belakang ni. Sama ada nanti kita buat tendangan tumit tu terlalu kuat, ataupun kita buat hantaran tu tak sampai. Tu je, dua kebarangkalian. Kalau jadi cantik, kalau tak jadi memang kena marah lah. Okey. Baik, dan seterusnya ini kawasan kekuru, bahagian kuru-kuru. Bahagian yang mana bila kita buat rembatan, biasanya kita buat rembatan legit ataupun cubaan menjaring, kita guna bahagian ni lah, bahagian atas. Dekat sini tak ada dia tunjuk bahagian tonjol ni di depan ni. Sebab apa? Dia bila kita terlalu kerap buat tendangan tonjol, dia ada 3 kemungkinan. Satu, tendangan tu jadi cantik. Yang kedua, kasut kita lama-lama koyak bahagian depan ni. Okey. Dan yang ketiga, silap-silap bulan, kita punya ibu jari, kuku ibu jari itu pecah. Alright. Sebab itulah dia tak syorkan ataupun tak tunjuk pun bahagian depan kasut ni untuk tendangan tonjol. Jadi waspadalah siapa yang biasa buat tendangan tonjol tu bila main petang-petang tu, sebab nak sepak kuat ni pasal dia nak juga sepak tonjol hari-hari. Jadi saya syorkan, dan kita kalau boleh jangan buat lah untuk jaga kita punya kasut ni. Sayang kasut kita ni, beli mahal. Okay, jadi awak tengok kat sini kita boleh tengok sama-sama bahagian sebelah dalam kaki dia gunakan untuk menerima bola. Kemudian bahagian atas kaki juga digunakan untuk menampan bola yang melantun. Okey, bahagian tapak kaki yang saya kata tadi, perut kaki. Kalau awak rasa tapak kaki awak tu dekat bawah tu dia ada bahagian macam bulat tu lah. Itu kita panggil bahagian perut lah, perut kaki. Gunanya untuk menampan bola yang sedang melantun ataupun memperlahankan bola yang sedang laju. Dia asas, kalau dalam futsal biasanya kita banyak guna bahagian perut kaki ni. Okey, bahagian hujung kaki ni biasanya kita guna waktu kita menggelecek ataupun kita membawa bola dalam keadaan kita tengah berlari. Dalam kelajuan yang maksimum, kita nak tolak bola ke depan, kita gunakan bahagian hujung kaki. Seterusnya bahagian peha untuk kita menampan bola di udara ataupun bola yang sedang melantun. Gunakan juga dada untuk menerima bola daripada bahagian atas ataupun menahan bola yang dirembat laju. Bahagian perut, jarang kita guna bahagian perut ni, tapi kalau dah terdesak, guna jugalah. Terutamanya bila bola tu ini biasanya bahagian pertahanan lah, pemain pertahanan. Bola laju, ditahan pakai perut. Okey, untuk menyerkap, menampan dan menahan bola, perlukan kemahiran yang tinggi. Jadi untuk dapatkan kemahiran menyambut dan menghantar bola ni, perlukan latihan. Latihan apa? Nanti kita ceritalah. Okey, kriteria bola. Kenapa mesti nak tahu kriteria bola ni? Ini penting sebab kebanyakan budak ataupun kebanyakan daripada kita ni, kanak-kanak ni yang baru nak start main bola, dia tak tahu saiz sebenar bola. Sudahnya apa? Dia main beli je, pergi Alisan. Contohlah dia pergi Alisan ke, dia pergi kedai kat sini, kedai Abduha ke, dia beli bola ikut saiz suka hati je. Ambil saiz 6, ambil saiz 5, ambil bola macam orang dewasa punya bola. Sudahnya bila nak buat latihan sendiri kat rumah, cikgu bagi tas, cikgu bagi tugasan buat ball mastery kat rumah, dia kata tak boleh buat sebab bola terlalu besar. Jadi kita kena tengok kat sini saiz sebenar bola. Kemudian kita nak kenal pasti juga poin penting pada bahagian bola, titik penting pada bahagian bola tu yang kita perlu tahu untuk kita kenal mana bahagian yang kita nak sepak bola tu tinggi, bola tu rendah, bola tu rembat laju ke, bola tu leret. Okey. So dekat sini saya cuma terangkan secara ringkas. Okey, untuk kanak-kanak yang berumur darjah 2, darjah 1 ataupun prasekolah, saiz bola yang sesuai adalah saiz 3. Right? Saiz bola yang sesuai adalah saiz 3. Kenapa? Sebab kaki diorang masih kecil. Kaki adik-adik awak ni darjah 1, darjah 2, prasekolah ni, diorang nak main bola, tapi bola yang sesuai dengan kaki tu tak ada. Tengok bola je dah sama tinggi dengan lutut. Macam mana nak sepak?
nak gelecik pun tak boleh, boleh duduk terus bola tu. Bola yang paling kecil lah kita guna, iaitu saiz 3. Bola ni yang paling kecil sekali yang ada untuk perlawanan rasmi. Okey, seterusnya saiz 4. Bola saiz 4 ni bola macam bola futsal lah senang cerita. Untuk pemain yang berumur darjah 5 lah, umur 11 tahun, 10 tahun untuk darjah 4 dan 9 tahun untuk darjah 3. Saiz 4 ni sama macam bola futsal. Right? Dan yang seterusnya darjah 6 dan ke atas saiz 5, saiz standard. Alright. Jadi kita tengok juga saiz bola ikut situasi pertandingan. Okey, untuk saiz 5 biasanya kita gunakan dalam pertandingan bola sepak 7 sebelah. Pertandingan bola sepak 7 sebelah. Alright. Sekejap pertandingan bola sepak 7 sebelah yang merangkumi 7 orang pemain saja, termasuk penjaga gol lah. Maksudnya 1 penjaga gol dan 6 pemain atas padang. 7 orang lah tu. Alright. Seterusnya ni tak penting lah. Bola sepak pantai ni kita abaikan. Kita terus dengan bola saiz 4 untuk futsal. Macam saya bagi tahu sebelum ni, dekat slide sebelum ni, bola saiz 4 juga sama saiz, sama standard dengan bola futsal. Cuma bezanya bola futsal ni dikurang lantunan. Material bahan yang digunakan untuk bola futsal tu mungkin lebih tebal lah dekat dalam tu berbanding dengan bola sepak biasa. Cuma saya nak bagi tahu dekat sini, saiz 4 ni sama macam saiz bola futsal. Saiz 4 yang saya kata sesuai untuk budak darjah 5, 4 dengan darjah 3 tu, samalah saiz dengan bola futsal. Jadi kalau awak nak cari bola sendiri, carilah bola yang saiznya saiz 4, untuk latihan awak punya footwork ataupun awak punya ball mastery. Okey. Ini poin-poin yang saya kata penting untuk kita gunakan ataupun untuk kita ambil tahu bila mana kita nak buat hantaran ataupun kita nak buat rembatan. Jadi dalam, awak kena bayangkan ni sebiji bola. Untuk merembat bola secara terus, kita akan ambil titik dekat sini, ataupun awak akan meletakkan tekanan ataupun kekuatan yang kuat pada kaki awak untuk awak tendang pada poin di tengah-tengah. Di tengah-tengah lah, untuk awak dapatkan satu arah rembatan yang lurus. Okey. Manakala untuk penjaga gol yang biasanya kita penjaga gol dan pemain pertahanan, biasanya kita akan berlatih, kita akan kerap kali berlatih untuk membuat tendangan tinggi. Dengan cara ni kita ambil poin paling bawah, yang paling rapat dengan kawasan tanah ataupun kawasan rumput, dan kita buat rembatan lah, kita buat tendangan untuk mendapatkan satu bentuk tendangan yang lebih tinggi ke atas. Biasanya pemain pertahanan dan penjaga gol. Penjaga gol perlu buat hantaran jauh, manakala pertahanan perlu buat clearance ataupun membuang bola lah, nanti kata lain. Okay, seterusnya untuk tendangan rendah, tendangan ke bawah, kita letakkan sedikit kekuatan tekanan kaki kita pada bahagian poin di atas bola. Bahagian atas lah, bahagian yang tinggi sikit. Okey. Ini saya cerita sikit lah tentang takwim ataupun perancangan kita untuk kelab bola sepak SK Bangan Tenggara 2 bagi tahun ini. Ini kita rancang, tak semestinya apa yang kita rancang ni berjalan lah. Sebab ni hanya perancangan. Sebaik-baik perancang adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ikutkan apa yang kita rancang, yang pertamanya adalah kejohanan bola sepak peringkat zon. Untuk yang kali keduanya lah, sebab julung kali kita laksanakan pada tahun 2019. Alhamdulillah lah dapat sambutan, dan tak silap saya pemenang yang merangkul kejohanan sulung ni, yang first time kita orang buat, first time pihak Sekolah Bandar Tenggara 2 anjurkan, dan pemenang untuk edisi pertama ni adalah SK Kulai Kampung Melayu. SK Kulai Kampung Melayu, yang kita jemput lah sebagai pasukan jemputan. Pada ketika itu sejumlah 8 pasukan
tak silap saya, pada 2019 yang melibatkan diri. So insyaAllah untuk edisi kedua ni pun kita masih dalam perancangan, tengah merangka kertas kerja untuk kita laksanakan pula edisi yang kedua. Cuma kita belum kenal pastilah siapa sekolah mana yang akan terlantik untuk jadi tuan rumah pula. Tak semestinya SK Bandar Tenggara 2 je tiap-tiap kali edisi kan. Edisi kedua ni kita nak cuba pula sekolah lain. Baik, seterusnya kejohanan bola sepak bawah 12 tahun, anjuran PPD Gulai. Ini memang untuk tahun ni alhamdulillah lah, setelah 2 tahun kita tak ada apa-apa kejohanan peringkat daerah. Kali ni akan dijalankan lah mengikut takwim daerah sekitar bulan Jun atau Julai macam gitu. Akan dimaklumkan lah dalam masa yang terdekat nantilah tarikh sebenar. Okey, kemudian untuk program akhir tahun pun sama. Kita akan rancang, taklah akhir tahun sebab kita punya program persekolahan sampai tahun 2023. So kita akan rancang untuk laksanakan sekitar bulan 1 ataupun awal bulan 2 lah, sebelum kita tamat program persekolahan. Sesi 2022-2023 tu. Yang ini kita rancang untuk buat mengikut rumah sukan. Rumah sukan ataupun pertandingan antar kelas, kita tengoklah mana yang lebih sesuai. Dan ini antara projek ataupun program mega lah yang saya sedang usahakan. InsyaAllah kita tengok sama ada permohonan diterima ataupun tak, iaitu lawatan ke stadium Sultan Ibrahim. Jadi kalau saya sendiri pun belum pernah pergi, belum pernah sampai. Jadi kita insyaAllah kita doa sama-sama apa yang kita rancang antara 4 program kelab ni boleh dilaksanakan insyaAllah. Jadi dekat sini saya nak share juga antara kunci menjadi seorang pemain yang hebat, seorang pemain yang berdaya saing, seorang pemain yang ada visi, misi untuk bawa diri dia tu jauh lebih ke depan, dan mungkin satu masa nanti nak juga mewakili pasukan JDT. Sebab nak kata wakil sampai luar negara pun, JDT pun sekarang ni boleh tahan hebat juga. JDT sekarang ni King of Asia, dan menjajah dan menguasai seluruh Asia, menumpaskan pasukan daripada Korea dan juga pasukan daripada Jepun. Okey, jadi nak menjadi seorang pemain yang baik perlu berpegang pada 5 kunci kata ni, 5 kunci kata ni, formula dia punya sifir, iaitu fight, F-I-G-H dengan T. Sebab apa fight? Kalau kita tengok yang pertama, F ni untuk footwork drills. Footwork drills. Yang kedua, I untuk individual capability ataupun kebolehupayaan seseorang individu. Footwork drills ni, maafkan saya tak maklumkan, saya tak terangkan. Footwork drills ni lebih kurang kita panggil latih tubi, rejim latihan untuk kaki. Footwork ni kaki lah. Lincah gerak langkah kaki. Maksudnya rejim latihan untuk gerak langkah kaki. Kemudian kebolehupayaan seorang individu. G untuk gear and equipment. G untuk gear and equipment ni maksudnya kelengkapan lah. Kelengkapan, aksesori, apa yang perlu ada untuk seorang pemain bola, yang wajib ada, bukan yang perlu, yang wajib ada. H untuk healthy all the time. Bila mana kata healthy all the time ni, yang pertama, nombor 1, kesihatan lah. Macam mana nak pastikan kesihatan? Pemakanan, air, dan macam-macam lagi yang nanti kita akan cerita. Dan yang terakhir T untuk technical improvisation. Teknik dalam kita bermain ni, kita maksudnya kemampuan kita untuk menambah baik teknik pada diri kita. Dengan cara apa? Berpatah balik semula dekat F tadi tu. Right? Okey.
Seterusnya, mesti kita nak tahu. Awak nak tahu lebih lanjut tentang fight, betul tak? Baik, kita teruskan ke slide yang seterusnya. Apa itu fight? Apa itu fight? Nak tahu tak dengan lebih lanjut? Jadi, kita sambung di bahagian 2. Okey. Sambung bahagian 2. Ada lagi slide ke? Mana ada dah. Kita akan sambung pada bahagian yang kedua nanti. Untuk bahagian pertama tentang asas bola sepak, pengenalan tentang asas bola sepak. Alhamdulillah kita dah selesai dan itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.